Jadi nampaknya malam ni hanya 5 orang hadir termasuk saya. Saya ingat kumpulan ni dah penat telaah. Okey. Atau bila malam ni kebanyakan orang berehat, jadi kita tak mendapat sedikit kenyataan lah. Walaupun saya dah hantar link tu kepada hampir seluruh ahli tu. Okey, tapi sedikit. Tak apalah, kita teruskan. Ini adalah bab 3 daripada semua bab itu. Okey, jadi bab 9, 10 dan ini adalah bab yang ke-11. Okey. Jadi ada 6 bahagian daripada bab ni lah. Saya tidak akan detail bincang lah. Saya akan buat summary tentang bab ini dan menyentuh dahulu bab yang awal. Okay. Jadi pada bab yang 9 dahulu saya memperkenalkan Philo. Saya memperkenalkan Philo kepada pendengar dengan menenaraikan hampir keseluruhan daripada karya dia. Lebih kurang 35 naskah, tapi saya rasa lebih lagi. Jadi kalau semak dekat internet, karya-karya ni ada dalam edisi terkini, boleh dibeli. Malah kalau tak silap saya boleh dibeli dalam satu volume untuk semua karya ni lah. Sebab karya dia bukan panjang. Bukan ada yang panjang tapi sebab dia reaksi kepada ayat-ayat dalam Taurat. Jadi mungkin paling panjang pun dalam 10-15 muka surat lah kalau ayat itu agak panjang dan dia perlu tafsirkan. Okay. So dalam bab 9 tajuknya adalah knowledge and prophecy, pengetahuan dan kenabian. Okay. Kalau kita membaca Hegel ada sebuah buku yang diterbitkan bawah tajuk ilmu dan keimanan. Okay. Jadi di dalam tu ada 4-5 tulisan Hegel yang seluruhnya mungkin dalam 300 muka surat. Tajuk dia lebih kurang sama, iaitu pengetahuan dan keimanan. Yang bab 9 daripada Wolfson ini adalah pengetahuan dan kenabian. Okay. Kalau kita tengok juga tajuk Derrida, okay, sebelum dia mati, dia ada menulis buku yang di ayat dia lah, dalam 2004, dia mati dalam 2004. Dalam 1999 tu dia ada artikel dia boleh dikumpulkan dengan tajuk pengetahuan dan agama, kalau tak salah saya lah. Okay, pengetahuan dan agama. Jadi pengetahuan dan keagamaan ini sama ada dalam bentuk keimanan, kenabian atau keagamaan memang satu tema yang ribuan tahun orang berbincang sebab tak selesai. Banyak benda yang tak selesai. So pengetahuan ini sebenarnya dia mencapai tahap apa? Okay. Kalau dalam tamadun Melayu ni perkataan pengetahuan itu belum adalah yang menganalisa. Dia sebenarnya menyampai tahap apa? Adakah dia menyampai tahap intuisi atau hanya menyampai tahap empirik? Okay. Kalau kita tengok pantun-pantun, gurindam dan lain-lain, kita akan tengok bahawa tahap panca indera memang sampai, tahap idea juga sampai. Okay. Contohnya menasihatkan orang lain dengan menggunakan pantun, itu tahap idea. Tapi kalau empirik, seperti menggambarkan satu-satu keadaan alam ini kan, siang, malam macam tu. Jadi itu tahap empirik. Tahap intuisi juga ada, tapi kita kena rumuskanlah sama ada maksud pengetahuan itu adalah sampai kepada tahap intuisi. Okay, ini tema yang besar lah. Kita boleh bincang tema ini pada waktu yang lain kalau ada yang berminat. Yang kedua, bab yang ke-10 adalah tentang bukti kewujudan Tuhan.
Ini sukar. Ini juga tema yang sampai sekarang. Okay? Kalau dalam fizik kosmologi itu, walaupun fizik moden, kosmologi moden, satu perkara yang mereka masih bincang 50 tahun yang lepas adalah kewujudan Tuhan. Sebab Tuhan yang menjadikan alam. Jadi sebelum kita mengkaji kejadian alam ini, bagaimana dijadikan, rupa bentuk dan lain-lain, yang menjadikan alam ini adalah satu perkara yang patut dibincang. Ini kalau kita membaca Bergson atau Whitehead, kita akan dapati aspek ketuhanan ini ada. Tapi kalau kita baca Einstein, kita baca Hawking, kita baca ahli-ahli fizik yang lain, dia tidak adalah aspek itu. Dia cuba untuk membuang. Jadi tema membuktikan kewujudan Tuhan ini normally ada dua. Yang pertama, buktikan secara langsung. Maksudnya tunjukkan Tuhan itu wujud. Maksudnya kita tunjuklah, itu Tuhan macam tu. Yang itu mustahil. Okay. Yang kedua adalah buktikan secara tidak langsung. Tidak langsung maksudnya banyak caralah, tapi salah satu daripadanya yang ahli matematik, ahli falsafah selalu pakai kaedah matematik, pembuktian secara percanggahan. Dalam Al-Quran pun ada tu. Okay. P implies Q, kalau kita nafikan dia akan menjadi P dan bukan Q. Jadi kita anggap P berlaku dan kemudian anggap bukan Q berlaku. Jadi kemudian tunjukkan ada percanggahan. Jadi apa yang sepatutnya itu adalah menunjukkan bahawa penafian kita yang asal terhadap P maka Q adalah salah dan yang benar adalah P maka Q. Tapi ini dibantah banyaklah sebab teorem ini yang excluded middle law atau teorem nilai pertengahan ini hanya berlaku untuk mantik dua nilai, bukan mantik tiga nilai. Jadi kalau kita pakai mantik tiga nilai, teorem ini tidak berlaku. Jadi ini ada banyak pengujahan lah, kita boleh bincang tempat lain. Okey, itu yang kedua. Jadi membuktikan kewujudan Tuhan inilah dengan menunjukkan ketakwujudannya adalah suatu perkara yang mustahil. Ketakwujudannya adalah satu perkara yang mustahil. Jadi apa dia yang kesilapannya adalah ketakwujudan tadi itu adalah suatu kesilapan. Mengandaikan ketakwujudan. Jadi yang berlaku adalah kewujudan. Tapi ini hanya mematuhi dua nilai. Okay, ahli kalam Yahudi, Kristian dan Islam belum upgrade pembuktian ini kepada tiga nilai atau 5 nilai. Sekarang ni yang boleh dilakukan adalah yang berlangsung dalam komputer adalah 5 nilai. Okey, logiknya 5 nilai, 4 atau 5 nilai. Jadi hujah kewujudan Tuhan itu tidak masuk kepada logik inilah lagi. Okey. Jadi dalam bab yang ke-11 ini ada 5 perbincangan yang dibawa oleh Philo dan yang ke-6 itu adalah perumusan dia. Ada 6 bahagian. Di sini adalah bab yang ke-11 ini sebenarnya sangat panjang. Kalau tak salah saya 70 atau 80 muka surat lah. Jadi 2-3 hari juga yang membaca dia. Okey, tapi sebenarnya saya tidak sukar membaca je sebab saya dah membaca bahan-bahan yang sebegini daripada tahun 1990-an. Okey. Pertama kali saya diperkenalkan kepada bidang ini mungkin pada tahun 1994. Okey. Saya membaca bahan-bahan inilah 1994. Itu hampir 30 tahun lepas lah. Saya membaca lenggok-lenggok pengujahan logik. Sebab kalam ini adalah, pengujahan dia adalah logik. Kalam ini adalah ilmu dalam tamadun Islam yang dibina oleh mutakalimun, contohnya ialah Asy'ari, Imam Asy'ari, Al-Ghazali, juga Mu'tazilah dan banyak lagi Imam Ibn Hazm dan lain-lain.
kaedahnya adalah kaedah mantik, silogisma atau kias. Tetapi sumbernya adalah Al-Quran atau hadis. Okey. Jadi sumber ini diperakukan benar. Jadi apa yang berlaku adalah menggunakan logik, kita mesti mengesahkan hubungan di antara ayat-ayat yang benar ini. Jadi mungkin kita dapat satu perkataan pada muka surat keempat, kita nak bandingkan perkataan ini pada muka surat 140 dalam Al-Quran katakan. Okay? Jadi kita ada satu perkataan atau dua, tiga perkataan. Macam perkataan ilm, al-ilm. Okay? Ada sebutan, tak salah saya, lebih daripada 70. Al-Quran menyebut ilmu. Okay? Dalam segala bentuk konteksnya lah. Jadi kalau dia sebut benda yang begini, apa artinya? Kalau sebut begini, apa artinya? Kalau sebut begini, apa artinya? Okay? Jadi bolehlah dilakukan logical inference, penganalisaan logik kepada perkataan-perkataan ini. Sebab perkataan-perkataan Arab ni dia bukan satu perkataan, dia ada beberapa perkataan yang seerti. Kan macam ilm satu perkataan, mutakalimin satu perkataan, ilmiah satu perkataan. Jadi sekurang-kurangnya satu perkataan tu dikawal oleh sebanyak-banyaknya 14 maksud. Okey. Nah, ini kena baca. Saya tak belajar bahasa Arab tapi saya baca-baca sikitlah. Contohnya perkataan din. Din dikatakan bahawa Madinah datang dari perkataan din. Madani datang dari perkataan din. Tamadun datang dari perkataan din. Lain daripada perkataan adab. Peradaban lain. Okey, beradab tu lain. Jadi din ni perkataannya membawa 14 maksud. Okey, jadi ada pengujahan-pengujahan macam itulah. Jadi menggunakan logik akal, sama ada berbantu oleh kaedah logik yang diasaskan oleh Aristotle atau dibina oleh Al-Kindi atau Al-Farabi, Al-Ghazali dan lain-lain. Logik ini digunakan untuk membuka rahsia maksud-maksud dalam Al-Quran dan hadis. Itu dia maksud kalam. Tapi kalau falsafah, dia tidak maksud itu. Falsafah, kalau ilmu falsafah, dia akan berusaha 100% memberikan alasan secara akal atau fikiran kenapakah perkara itu demikian. Contohnya, seorang ahli kalam tidak akan mempertikaikan kenapa wahyu datang kepada Nabi Muhammad. Dia tidak akan pertikaikan. Tapi ahli falsafah dia akan mempersoalkan kenapa Nabi Muhammad yang dipilih. Macam tu. Dia akan persoalkan yang itu. Dan dia membuka perkembangan yang perbahasan-perbahasan yang lebih produktif, kadang-kadang negatif lah. Itu sebab selalunya ahli falsafah ni tidak disukai di kalangan ahli fiqh, ahli kalam, malah ahli tasawuf sendiri. Sebab dia mempersoalkan perkara yang mereka persetujui. Tapi ahli falsafah, sebab falsafah ini datang daripada Greek. Di masa Greek itu tidak ada agama yang mereka ada agama mereka sendiri, tapi tidak ada agama berbentuk wahyu yang mereka cuba buat seperti ilmu kalam itu. Ada agama Yahudi, kemudian ada agama Kristian kan, tapi mereka tak buat perkara yang sama dilakukan oleh mutakalimin kepada Al-Quran dan Sunnah. Tak, mereka tak buat. Mereka hanya secara sendirinya membina ilmu, taklah sendiri. Sebenarnya mereka ambil juga, tapi mereka membina kaedah itu secara berasing daripada tamadun lain dan kemudian mereka hanya mahu melaksanakan kaedah tersebut kepada alam fizikal. Alam fizikal atau adalah alam-alam seperti mimpi dan lain-lain, tapi dia masih berada pada cerapan lah. Mereka tidak pernah deal dengan silogima Aristotle, tidak pernah deal dengan Taurat, gitu kan. Philo lah yang membawa perbincangan itu. Okay. Atau dalam Kristian, Origen, ada seorang yang saya kata pada minggu-minggu yang lepas tu yang nama dia
maksud dia ungu. Nama sebenarnya adalah Origen. Okey. Kurun yang ke-6. Jadi dia juga menulis untuk konteks agama Kristian sama seperti Philo lah. Jadi dalam bab yang ke-11 ini ada beberapa tema yang besar yang Watson petik daripada Philo dan bahaskan. Okay? Jadi Watson ini Philo memetik daripada Taurat dan tradisi Yahudi menggunakan kaedah Aristotle, tapi Watson ini memetik dari teks Philo dan menyemaknya terhadap Taurat dan mana tradisi yang lain menggunakan kaedah Aristotle, kaedah syllogism. Okey. Jadi yang pertama dia bincang adalah tentang kesatuan Tuhan. Okey, kesatuan. Selepas itu incorporeality. Incorporeality inilah Tuhan ini tidak corporeal, dia tidak berbentuk fizik. Okey, ini debat yang besar dalam tamadun Islam. Ini yang memecahkan mazhab yang banyak. Mazhab tauhid, bukan mazhab fiqh. Mazhab tauhid yang berpecah daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah golongan yang pertama membahaskan ini. Okey, tapi kita di Malaysia ni sebut nama Mu'tazilah, orang jadi peliklah. Kenapa nak bawa orang yang dah dikatakan bersalah macam tu. Tapi kalau kita nak menjelaskan tentang ini adalah golongan yang pertama membahas tentang kalam, mereka pun tak akan percaya. Ini kesukaran. Tapi kalau kita pergi ke Iran, pergi ke Turki, berkemungkinan dapat lebih ruang yang baiklah untuk berbincang. Kalau di Eropah, of course lah. Okay? Dan kemudian simplicity. Jadi kesatuan Tuhan, Tuhan bukan jasad, okey, tidak boleh disamakan dengan benda yang lain yang dicipta, dan kemudian simplicity, ringkasnya Tuhan. Jadi bersebabkan Tuhan tadi tidak boleh manusia cerap. Jadi semua benda ini akan menjadi seperti pengujahan logik yang banyak menggunakan kaedah excluded middle law tadi. Okey. Sebab dalam bab ini disebut tentang Tuhan menjelma kepada Nabi Musa, tapi kemudian Philo mengatakan tidak menjelma. Tuhan meminta Nabi Musa memikirkan tentang dirinya walaupun dia berhadapan, tapi dia kata pikirkan olehmu Musa tentang diri aku. Dia bukan kata pandang aku, bukan macam tu. Jadi Philo membahas, mentafsirkan itulah. Okey. Yang Yahudi ni ada banyak mazhab jugalah, yang di antaranya yang mengatakan bahawa Tuhan memang menjelma kepada Nabi Musa di dalam semak itu. Okey. Tapi mazhab yang lain mengatakan tidak. Okey. Itu tentang kesatuan Tuhan, ketaksamaan Tuhan dengan lain. Maksudnya tidak, ini kalau dalam istilah teologi ni tak salah saya, pantheism, menyamakan Tuhan dengan alam. Itu okey, incorporeality, pantheism tak salah saya, iaitu kita tidak boleh menyamakan Tuhan dengan apa juga yang kita boleh cerap nampak. Okey. Dan yang terakhir itu simplicity. Bahagian kedua adalah ringkasan atau implikasi daripada simplicity tadi, iaitu tidak ada kualiti. Jadi ingat, kualiti ini adalah satu daripada 10 martabat benda oleh Aristotle. Apa nama dia? Kategori 10. Kualiti adalah satu daripada 10 kategori Aristotle. Masa salah satu lagi. Jadi bila dia sebut without quality, maksudnya Philo mentelaah Aristotle lah. Dia tahu apa dia sebenarnya perbincangan Aristotle tentang kualiti. Okay? Kualiti ini adalah intipati bahan. Okay? Contohnya kalau kita kata kita nampak air kan, kita ada air di sungai. Kalau kita tanya apa kualiti air itu, apa kualiti air itu, tapi
Kalau sekarang mungkin kita kata, PhD sekarang, bukan itu sebenarnya. Kita bertanya tentang apa dia intipati air itu. Banyaklah jawapan sebab kefahaman orang tentang air lain. Ada yang kata, dia kalau dia jernih, okey, dia tawar, dia menyihatkan, itu kualiti dia. Okey, dia boleh membersihkan, dia mengalir, sentiasa mengalir. Okey, jadi kualiti ini yang di antara perkara yang dicari dalam bidang sains. Tapi Tuhan tidak ada kualiti. Maksudnya kita tidak boleh menyamakan dia dengan jasad dan juga sifat jasad atau intipati jasad. Tak boleh kita menyamakan itu. Okey, yang ketiga adalah tentang tidak boleh kita menamakan dia walaupun kita menamakan Tuhan. Maksudnya kita panggil perkataan Tuhan. Tapi sebenarnya dari segi kefalsafahan tidak ada nama kepada dia. Sebab bila kita memberi nama kepada sesuatu, itu sebenarnya adalah cerapan manusia. Kan? Kita cerapan manusia. Jadi kalau Tuhan pun bagi kata sebut namaku Allah katakan, atau dalam Yahudi sebut namaku Yahweh. Tapi itu sebenarnya Tuhan suruh kita menyebut nama dia. Tapi kalau kita tidak boleh memberi nama dia. Sebab kalau kita beri nama, maksudnya kita sudah observe benda. Tapi Tuhan tidak boleh di observe. Jadi tidak boleh diberi nama lah. Secara falsafahnya lah. Tapi kalau kita dibiarkan mencari Tuhan sendiri, kita tidak boleh memberi nama. Jadi sukarlah kita nak mengamalkan agama. Sebab kita tidak boleh berdoa kepada siapa, kita nak berdoa kepada siapa. Kita tak boleh sebut nama Tuhan. Itu dalam India itu yang kalau kasta bawah sebut nama Tuhan kena potong lidah tu, mungkin di antaranya masalah inilah. Okay, bila manusia tidak boleh menyebut nama Tuhan, siapa yang sebut kena potong lidah. Kan? Sami je yang boleh sebut. Sebab Sami ni kononnya alim lah. Jadi mereka boleh sebut. Jadi orang bawah tak boleh sebut. Okay, jadi ada tingkatan orang beragama lah kalau dalam agama Hindu. Tapi saya rasa itu kemudian agama Hindu yang asal itu sebenarnya kalau kita baca tradisi Hindu itu mereka percaya pada Tuhan yang satu juga. Sebelum daripada Gautama Buddha sudah ada konsep Tuhan yang satu lah. 3,000-4,000 tahun sebelum Masihi lah. Tidak boleh diketahui. Kan? Kalau kita tidak boleh describe atau tidak boleh menjelaskan dia, of course kita tidak boleh mengetahui. Selain daripada nama dia yang dia beritahu itulah. Kalau dalam Yahudi Yahweh, kalau dalam Islam Allah, dalam Kristian sepatutnya Yahweh jugalah. Sebab Kristian ini sebenarnya adalah boleh dikatakan Nabi Isa adalah Nabi Yahudi yang terakhir. Jadi dia sebenarnya membawa agama Yahudi. Okay. Tapi kemudian Paul membawa agama itu kepada tafsiran yang lain bila bergabung dengan kerajaan Rom, maka mereka membuat Kristian itu sebenarnya Paulian. Masa saya di UK tu kebanyakan ahli-ahli falsafah di sana dia kata jangan panggil Kristian, panggil Paulian sebab Paul yang mengubah agama ini. Agama itu sebelum daripada Paul dia tidak demikian, dia dipanggil agama Isa Al-Masih. Okey, dan mereka tunjukkan kepada saya satu kitab lah, Injil Barnabas. Dia kata ini Injil Barnabas ini yang akan menunjukkan bahawa Tuhan itu satu, Nabi Isa dan Nabi Muhammad disebut dalam Injil Barnabas ini. Okey, saya belilah. Saya beli daripada kedai buku second hand, kat situ banyak. Okey. Jadi memang lainlah Injil Barnabas. Saya ingat saya kopi saya tak tahu mana letak. Okey. Dan tidak diberi nama dan juga tidak boleh diketahui. Dan yang keempat adalah tentang sifat-sifat Tuhan. Jadi sifat-sifat Tuhan ni kita boleh mempelajarinya lah. Malah kita kadang-kadang menamakan mengikut sifat inilah yang berkuasa katakan. Okay? Yang berilmu, ni nama.
Tapi sebenarnya yang kita beri nama itu bukan diri Tuhan, tapi itu adalah sifat Tuhan. Okay? Ilmu Tuhan melangkau daripada tiada kepada ada, daripada sebelum awalnya masa kepada selepas akhirnya masa. Dan itu kita panggil yang mengetahui. Okay? Tapi itu sifat dia. Okay? Jadi ada banyaklah sifatnya kalau yang kononnya wajib disebut adalah sifat 20 itu. Tapi sebenarnya kalau kita baca buku tasawuf, dia kata Asma al-Husna itu 99. Tapi kalau kita baca kitab tasawuf, dia kata sebenarnya infinite, tidak terhingga. Sebab kalau kita jumpa saja satu perkara yang lain daripada yang ada, kita boleh menamakan itu adalah sifat Tuhan. Tuhan berkuasa kepada sifat itu. Okey. Jadi ini bergantunglah itu kepada kalau ahli fiqh dia nak 20 je. Tapi kalau ahli kalam, ahli mantik, mungkin dia nak 59. Tapi kalau ahli tasawuf dia mahu infinite. Itu yang mereka berzikir infinite kali tu, ada yang 70,000 satu hari lah. Ini semua zikir kepada Tuhan itu. Okey. Dan yang kelima adalah tentang essence atau intipati Tuhan. Ini yang sebenarnya dilarang. Jadi dalam bahagian itu, Philo mengatakan bahawa di dalam agama Yahudi, memikirkan tentang diri Tuhan ini dilarang. Sebab kamu tidak akan boleh sampai pun. Jadi jangan fikirkan. Ambil seperti yang dia sebut daripada Taurat. Atau disampaikan melalui Nabi Musa atau Nabi-Nabi sebelumnya lah. Atau Nabi Isa. Ambil yang itu. Jangan sampai kepada tahap mahu mengetahui sifat dia. Ini tidak boleh disampaikan oleh manusia biasa. Okey, jadi itu perbahasan kalam. Tapi kalau ahli falsafah, mereka akan berusaha untuk memahamilah kenapa pula ada satu benda yang manusia tidak boleh faham. Jadi perkara yang macam inilah. Dan yang terakhir dalam conclusion itu, seperti biasa, seperti yang saya beritahu juga sebelum ini, bahawa hujah-hujah Philo ini dalam bab yang ke-11 ini sebenarnya adalah hujah yang sama kita akan dapati dalam agama Kristian dan agama Islam. Okey, malah mungkin agama Sikh. Agama Sikh ni yang menggabungkan agama Hindu dengan agama Islam. Agama Sikh berkemungkinan sebahagian besar daripada hujah-hujah tentang ketuhanan ni dia ambil daripada kitab-kitab kalam di India atau di Pakistan. Okey. Jadi agama-agama yang asal selain daripada tiga agama ini, macam Zoroaster dan lain-lain, mereka juga berkemungkinan ada set-set penghujahan yang begini bila bercakap tentang Tuhan. Buddha, Hindu dan lain-lain agama lah yang ada metafizik ini. Jadi dulu 20 tahun yang lepas itu ketika saya memula membaca Philo ini dalam buku yang lain lah. Watson ini ada dua jilid buku tajuknya Philo saja. Okay, saya sudah baca buku itu tapi saya tak photostat lah. Saya rasa masa itu saya tak perlu photostat. Tapi satu lagi buku, The Philosophy of Kalam itu saya beli di sana. Tapi yang dua itu memang saya masa itu berfikir untuk photostat atau beli, tapi kemudian saya tak beli. Tahun penerbitan dia tak salah saya tahun 40 lebih atau tahun 30 lebih. Tapi Philosophy of Kalam itu tahun 76 atau tahun 47, 48 macam itulah lebih kurang yang Philo itu. Dan ada satu lagi buku yang juga saya baca dahulu adalah Kalam ini menurut Kristian. Kalau yang dua jilid ini kan Kalam menurut nama dia Kalam ni nama Islam lah, tapi kalau dia yang Yahudi saya tak tahu perkataan dia. Ini ilmu kalam menurut Yahudi. Satu lagi ilmu kalam buku dia menurut dua jilid juga Kristian, dan yang Islam itu ilmu kalam menurut Islam tu satu jilid tebal 800 muka surat. Dan dia ada dua jilid buku tajuk Philo, dan ada beberapa buku yang lain lah, dan ada banyak paper lah, mungkin banyak
mungkin lebih daripada 50 paper. Saya ada kopi dalam 10 ke 15 paper lah saya baca masa tu. Okey. Jadi memang nampak bahawa kalau rujukan ini ada di zaman Islam itu, jadi tidak susah sebenarnya mutakalimin untuk adaptasi bahan-bahan tersebut ke dalam bahasa Arab dan berbincang tentangnya. Okey. Contohnya di Andalus itu, di Andalusia itu, di antara perbincangan yang hangat di antara Kristian, Islam dengan Yahudi itu, di antaranya adalah perkara-perkara ini. Dan banyak lagi lah, ada mantik dan lain-lain. Okey, tapi kita tak akan masuk ke situlah. Jadi saya rasa itulah saja, kita perlu berbincanglah kalau ada persoalan, sebab sebelum ni tidak ada perbincangan sangat saya rasa dalam 9 dan 10. Okey, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tak ni tanya dekat chat. Okey, memang memang kalau tak biasa membaca perbandingan agama memang suatu yang sukarlah. Tapi kalau biasa membaca perbandingan agama, melihat macam mana agama lain berfungsi dan lain-lain, saya tak rasa bab buku tentang Religious Foundation ini satu buku yang susah. Ini buku ni sebenarnya kalau saya rasa amat mudah untuk dibaca. Sangat mudah untuk dibaca. Cuma satu soalan ni, ada satu tema yang dia Robson ni bawa ke dalam action, yang dalam istilah Greek dia saya nampak energia. Bila dia tulis sebagai action, kemudian bawa banyak pula nama ahli kalam semua tu. Saya baca tadi tetapi saya tak ingat muka surat berapa. Kenapa Liu dengan action ini? Jadi dia kata Philo ni banyak mempengaruhi yang ahli kalam dengan theologian yang kemudian tak pastilah kalau energi ni samakan dengan action. Saya rasa action ini dalam bahasa Latin, saya rasa. Action ini dalam bahasa Latin. Kalau Latin itu Latin adalah tamadun yang pertama menterjemahkan anything Greek lah. Bukanlah yang pertama, dia bersebelahan kan, jadi dia anything Greek dia terjemahkan lah. Jadi bila dia terjemahkan energia itu sebagai action, kita boleh tak bersetuju dengan dia lah, tapi saya rasa berkemungkinan pada zaman itu mereka sudah melihat bagaimana fungsi bahasa Greek itu dan kemudian mereka ambil. Macam itu juga bahasa Arab. Kalau kita baca siapa tu yang penulis yang knowledge triumphant, saya lupa nama dia. Dia juga membuat siri terjemahan Greek kepada Arab. Bukan membuat, dia menyusun terjemahan-terjemahan Arab yang dah ada daripada zaman klasik, daripada Greek. Contohnya kalau Greek teori. Jadi dia nak terjemahkan apa ke dalam teoria atau teorema, nak terjemahkan apa ke dalam bahasa Arab, atau episteme, dia nak terjemahkan sebagai apa. Episteme itu diterjemahkan sebagai, tak salah saya, dasar ilmu, apa nama dia, Nazari al-Ilm.
Nazari al-Im, terjemahan kepada episteme. Okey. Sedangkan episteme diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dia jadi scientia saja. Dia tidak anggap itu sebagai macam Nazari al-Im. Nazari al-Im ini adalah teori kepada ilmu, asas kepada ilmu. Okey. Tapi kalau dari konteks Latin, dia hanya anggap itu semacam natural science. Kalau dia anggap scientia, natural science saja. Bolehlah social science sikit, tapi tidak ada berbentuk philosophical lah. Mungkin disebabkan kelemahan Latin, tapi kata-kata itu yang disebutlah oleh siapa yang tulis Keagungan Ilmu tu, buku Keagungan Ilmu tu, yang dia kaji 40 tahun benda ini dan kemudian dia persembahkan. Buku tu dia terjemah ke bahasa Melayu 1992 dahulu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bentang Assalamualaikum. seterusnya, ya. Siapa? Minggu depan saya kot rasanya. Ya. Dr. Aminah. Ya, saya nak tambah sikit walaupun saya sudah tak sempat nak baca. Hujung tak apa. minggu pun dengan ada kursus rapat tu tak jawab Iban Dr. Lino. Ya, tak Ni saya cuba nak tunjukkan, sebab buku ni saya tak pernah baca, tapi Philosophy of Kalam yang yang Dr. Lino sebut tu memang saya bacalah. Dan sebenarnya saya rasa buku ni sangat penting lah untuk dibaca oleh orang Islam tu sendiri, sebab itulah konten kalam tu sendiri kurang di appreciate, dihargai. Kerana mereka tidak memahami konteks kenapa perbincangan itu berlaku. Dan kita terlalu banyak macam nak kata betul atau salah tanpa melihat dimensi yang kepelbagaian yang ada, di mana kalau kita lihat sebenarnya antara schools tu dia ada benda-benda yang diorang nak kekalkan, sebab kalau kita lihat Yahudi dengan Islam ni dia memang agama tauhid yang ni kan. Jadi inilah incorporeality, simplicity ni sangat kuat, dan di sinilah sebenarnya basis yang sangat dipegang oleh Mu'tazilah, sebab itu dia merupakan sekolah kalam yang pertama. Jadi macam sehinggakan kalau saya boleh sentuh sikit lah, sebab saya rasa lepas ni apabila masuk bahagian saya dan selepas ni dia lebih kepada bukan lagi tentang ketuhanan kan. Jadi saya perlu sebutkan di sinilah. Sebenarnya dari segi ayat sikap terhadap ayat mutasyabihat itu pun kalau saya pernah dengar Dr. Alina sebut, kalau boleh saya betulkan sikit, sebenarnya macam Mu'tazilah lah yang mentakwilkan supaya menyelamatkan imej Tuhan itu daripada mempunyai sifat ada tangan dan sebagainya seperti mana yang diimajinasikan manusia. Dan dengan atas dasar itu jugalah mereka tidak memperdalamkan perbincangan tentang sifat itu sendiri, kerana mereka sangat takut apabila pada masa yang sama selalu saya sebut bahawa mereka tak menolak tentang apa yang dalam Quran tentang Asmaul Husna, tetapi orang kita faham apabila menolak sifat seolah-olahnya menyatakan Allah itu lemah. Itu yang kita kena, itulah kita terlalu simplistik dalam memahami konteks perbincangan kalam, sedangkan perbincangan kalam merupakan perbincangan yang sangat tinggi nilainya, di mana masing-masing sebenarnya mempersembahkan hujah-hujah untuk mempertahankan imej Tuhan itu sendiri dengan cara yang berbeza. Jadi mungkin Asy'ariyah kemudian datang, sebab tu kronologi itu sangat penting. Dan saya rasa saya kena baca betul-betul lah, sebab sebenarnya saya tengah prepare buku Early Development of Islamic Thought yang ni oleh TRIPA-IT, tapi tak siap-siap lagi. So saya rasa buku ni saya boleh supaya saya boleh nampak lagi perbincangan dia. Itu je lah. Dan saya rasa Dr. Alino menjelaskan dengan cara yang baik, dan bagi mereka yang tidak membaca pun sepatutnya boleh nampak konteks tu kan. Dan inilah di belakang perbincangan tentang falsafah keagamaan inilah dari segi kalam dan sebagainya. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Mu'tazilah ni, saya dulu masa saya membaca pasal awal-awal saya membaca pasal kalam ni kan, kalam dan falsafah.
belum lagi baca buku Wolfson itu, saya jadi puzzle kenapa Mu'tazilah itu tiba-tiba boleh mendapat hujah yang sangat baik kan tentang macam-macam perkara lah, dalam contohnya sifat Tuhan, ilmu, kenabian dan lain-lain, qada dan qadar. Jadi saya rasa terjemahan kitab-kitab yang awal diterjemahkan ke dalam bahasa Arab daripada Bait Al-Hikmah itu, sebab kalau kita menyemak siapa penterjemah, kita akan tahu orang yang penterjemah awal adalah banyaknya orang Yahudi yang pandai berbahasa Arab. Dia tahu bahasa Hebrew dan dia tahu bahasa Arab. Jadi saya jangkakan ada banyak teks Hebrew yang diadaptasi ke dalam bahasa Arab. Tapi sekarang sudah musnah lah. Mungkin kemudian golongan-golongan kemudian tidak suka dan bakar bermacam-macam. Jadi dengan membaca teks-teks Yahudi itu yang diterjemah ke bahasa Arab, satu kumpulan manusia yang mahu mencari ilmu akan berjumpa dengan satu khazanah yang sangat besar. Kalau mereka membaca Philo, bayangkan seperti yang dikembangkan oleh Wolfson ini, kan? Kalau mereka baca Philo ini, katakanlah ada satu kumpulan Muslim kurun yang ke-7 itu mula untuk membaca bahan-bahan terjemah dan terjumpa dengan hujah Philo ini atau yang lain-lain lah, Origen atau yang lain-lain, Sa'diyah dan lain-lain lah. Jadi sudah pastilah mereka akan memikirkan bahawa ini adalah satu sumber untuk kita mempertahankan Tuhan, agama dan lain-lain sifat tu, kan? Jadi di dalam mereka pun akan ada split lah. Mungkin ada orang yang lebih membaca lebih banyak bahan-bahan tersebut dan adalah split. Contohnya tangan itu ditafsirkan sebagai kuasa. Ada yang kata tangan bukan tangan seperti tangan manusia, tapi tangan yang lain, konsep tangan. Dan berbagai-bagai lah. Kat situ yang Asy'ari split tu. Tak salah saya, Asy'ari dia split kalau dalam filosofi al-kalam itu daripada inilah, kuasa ini. Dia kata kuasa, dia tidak setuju dengan Mu'tazilah, guru dia itu Al-Attar, kata tak salah saya. Dia kata Al-Attar itu dia membiarkan benda itu tidak ditafsirkan. So tak salah saya, Asy'ari kata sebenarnya dia bermaksud kuasa. Dan ada beberapa perkara lah. Mata itu sebenarnya menunjukkan jauhnya jangkauan pengetahuan atau capaian cerapan oleh Tuhan. Jadi mungkin saya boleh betulkan sikit Dr. Alino, sebenarnya terbalik tau. Sebab tu sekarang ni Salafi dia cuba macam mana saya nak cakap pendapat Asy'ariyah sebenarnya tidak diteruskan oleh pengikut selepas dia. Abul Hasan Asy'ari. Okey, Abul Hasan Asy'ari sebagai pengasas Asy'ariyah. Dia pada asalnya tawakuf, tidak mentakwilkan, dia tidak setuju dengan Mu'tazilah yang mentakwilkan kepada makna kuasa. Tetapi pengikutnya tidak mengikut Abul Hasan Asy'ari, akhir sekali mentakwilkan juga. Macam tu dalam kes ni. Jadi itu sebenarnya yang berlaku. Dekat situ ada ni. Yang takwil tu sebenarnya Mu'tazilah. Tetapi Imam tidak Asy'ari dipersetujui. tidak setuju. Seolah-olah kerana seolah-olah menggunakan akal dalam memahami tentang ketuhanan. Anak murid Asy'ari mengambil tafsiran kuasa. Mengambil balik takwil yang akhirnya. Tetapi ada lagi lah masalah ni. Macam tu. Saya tak membaca kitab Asy'ari itu. Saya membaca daripada buku yang itulah. Tapi Asy'ariyah akhirnya mengambil ni dan akhir sekali pengikut Ibn Hanbal pula yang mengambil sifat tawakuf dan tidak mentakwil, jadi bergaduh kat sini pula. Dia berselisih pendapat kat sini. Dia ada 3-4 untuk satu benda pun ada 3-4 pandangan. Tetapi yang lebih penting bagi saya untuk kita memahami kenapa mereka bersikap sedemikian. Sebenarnya adalah perbezaan pendapat untuk menyelesaikan masalah dengan cara masing-masing. Sebenarnya apa yang mereka nak tegakkan itu adalah sama. Tetapi itulah, kalau saya boleh sebut lagi, macam saya sebenarnya dekat sini, yang pertama sebenarnya saya bukanlah pengikut Mu'tazilah, tetapi saya merasa kecewa disebabkan, bukanlah di kalangan orang Islam kita sangat simplistik, tidak menghayati apa sebenarnya berlaku dalam kalam, dan itu yang jadi sedangkan benda tu perlu diamati dengan lebih mendalam.
Dan kalau kita tahu penulisan Mu'tazilah telah musnah dan akhir ini telah dikeluarkan balik. Sebab tu kalau dalam buku Oxford Companion to Islamic Theology, mereka mengetengahkan semulalah maknanya buku-buku yang masih lagi dicari gali di Rusia dan sebagainya. Jadi represented sebagai silap lah, maknanya Mu'tazilah ni masih lagi menjadi kajian sampai sekarang. Dan sebenarnya bukan hanya mereka dapat teksnya ke? ya, mereka sedang mencari lagi sebab benda tu dalam manuskrip. Macam seolah-olah. Jadi ceritanya Mu'tazilah ni dia bukan hanya di barat, sebenarnya di kalangan orang Arab sendiri pun kalau kita baca buku Arab, mereka tidak sekali-kali mentohmah sebagaimana orang Melayu faham. That is the problem. Kita sangat senang macam melabel dan sebagainya. Jadi bagi saya di sini macam memberikan suatu benda yang tak elok jugalah dengan sejarah kita sendiri kan. Itu betul. Satu. Yang kedua sebenarnya saya nak melihat bila Dr. Alindor sebut macam mana Philo dengan golongan Yahudi yang menterjemahkan ni, sepanjang yang saya baca mereka mengatakan bahawa mutakallim Yahudi yang akhirnya terpengaruh banyak dengan teologi yang Yahudi terpengaruh dengan cara orang Islam sebab Mu'tazilah ni dia lahir dalam kurun pertama dan kedua lagi. Itu saya rasa di Andalusia dan di Yaman. Itulah mungkinlah kita kena tengok tempatnya. Jadi dekat sini kita perlu melihat, tak tahu mana satulah sebenarnya. Mungkin memerlukan kajian yang lebih. Ya, memang contohnya dalam teori bahasa kan. Kalau teori bahasa, saya membaca teori bahasa yang dikembangkan oleh Chomsky. Dalam awal-awal tesis Chomsky itu dia kata sebenarnya walaupun bahasa Hebrew itu sebenarnya dia juga memiliki sifat akar kata macam ilmu kan, akar kata yang sama dengan Arab, tapi Hebrew tidak faham tentang perkara itu semenjak daripada bahasa Hebrew adalah. Sehingga kan bila dibahas oleh tapi rujukan tu Ibn Khaldun lah. Ada satu Yahudi dia kata kenapa kita tidak melihat bahasa Hebrew ni seperti konteksnya bahasa Arab, iaitu dia ada akar kata dan akar ini akan mengembangkan perkataan-perkataan yang lain yang seerti, bukan yang seerti, yang dalam ruang erti yang lebih kurang sama macam tadi dah. Din, Madinah, Tamadun, Mutakalimin, Diniyah dan lain-lain lah. Jadi itu ada dia panggil sebagai ruang makna lah, ruang makna. Jadi pada kurun yang ke-16 atau 17, sekelompok Yahudi terpengaruh dengan apa yang dibahas oleh Ibn Khaldun itu membahas semula konsep bahasa Hebrew. Dan itulah dia yang sekarang Chomsky panggil sebagai generative grammar. Okay? Dan Chomsky cuba menguji generative grammar ini dalam versi yang moden wujud pada semua bahasa. Dia semak. Saya dulu tengok benda ni dan dia semak. Dia kata dalam Sanskrit ada, dalam Tamil ada, dalam Latin ada, dah banyaklah dia tunjukkan, tapi dia cuma dibatalkan oleh ada penemuan manusia di Amazon yang tidak ada grammar itu, tapi masih boleh berbahasa. Itu yang Chomsky give up tu. Tapi yang penting adalah kurun yang ke-16 itu berdasarkan telaah mereka kepada Ibn Khaldun, mereka baru saja mengetahui bahawa bahasa mereka itu boleh distrukturkan kembali menerusi cara bahasa Arab. Saya rasa di Andalusia itu apabila mereka melihat bagaimana ahli-ahli pemikir-pemikir Islam berbicara tentang banyak perkara, Maimonides dan beberapa yang lain ada disebut sikit-sikit namanya di sini, terpengaruh besar dan mengubah cara mereka berfikir dalam agama mereka dalam banyak hal yang terkait kepada pengetahuan lah. Okay? Tapi sudah pastilah ada orang yang akan tak suka kan, itu normal lah. Macam orang kita tak suka kalau bab-bab yang ada penemuan baru dan lain-lain lah.
Sehingga kan kepada kalau dalam teks ini tadi dia sebut malah Spinoza sebenarnya melakukan kaji selidik terhadap semua ilmu klasik Yahudi dan kemudian mengambil sikap untuk memberi pandangan yang berlawanan dengan ilmu klasik Yahudi itu. Jadi maksudnya apa? Mereka ini melihat kembali dan membanding-bandingkan, mungkin membandingkan dengan Islam, Kristian, kenapa mereka demikian, apa kaedah baru. Okay. Tapi kalau Philo, Saadiah, Gaon, ini semua yang awal lah. Ini kalau Saadiah itu tak salah saya sama dengan tamadun Islam. Cuma dia masa tamadun Islam naik kurun ke-7 ke-8 itu, Saadiah, Gaon itu ada di mana-mana di sekitar Timur Tengah itu dan kemudian membina falsafah keilmuan Yahudi yang mungkin comparable kepada Islam. Tapi ialah kita tak ada bahan untuk konstruk balik semula kan. Jadi kita jadi macam itulah. Terkapai-kapai dalam hal mencari sumber di mana. Okey. Itu saya ingat itu saja. Kalau tak ada lagi kita tamatkan. Terima kasih kepada sudah 1 jam 5 minit. Ada soalan terakhir? Okey. Kalau tak ada, demikianlah saja dan kita sambung pada Isnin depan. Pukul 8. Azhari yang akan mentelaah. Bab yang keempat bab yang ke-12 saya lupa tajuk dia. Sebab saya membaca daripada handphone, saya tak boleh print, sisi tutup. Tak boleh nak print. Jadi kena baca daripada handphone ni, penat sikitlah. Mata pun berair kalau kita baca. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.